Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu status Najib sebagai MP ataupun ahli parlimen. Adakah masih kekal? Apa yang kita lihat di media hari ini yang mengatakan bahawa status Najib sebagai MP Pekan kekal buat masa ini yang dikatakan oleh Speaker Dewan Rakyat itu adalah betul kerana mengikut apa yang kita lihat iaitu melalui perkara 48-1 dan kurungan I Perlembagaan Persekutuan yang mana ahli-ahli parlimen yang disabitkan dengan kesalahan di Mahkamah Persekutuan dan dihukum penjara untuk tidak kurang dari setahun penjara ataupun didenda sebanyak tidak kurang lebih daripada 2,000 akan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Kuat kuasa perkara 48-1 dan I PP adalah tertakluk kepada peruntukan perkara 48-4 PP dan perkara 53-2 PP. Jadi dalam hal ini perkara 48-4 dan C memperuntukkan bahawa sekiranya satu petisian pengampunan difailkan oleh ahli parlimen yang berkenaan dalam masa 14 hari dari tarikh rayuan diputuskan kehilangan kelayakan ahli parlimen berkenaan hanya untuk berkuasa sebaik saja petisyen pengampunan dibereskan sekiranya petisyen ditolak. Jadi kenyataan ini betul yang melibatkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib ini yang telah pun kita tahu melibatkan dana SRC berjumlah 42 juta yang juga terpaksa menjalani hukuman penjara 12 tahun ini. Dan apabila saya pergi kepada perkara 48 Perlembagaan Malaysia yang mana perkara 48 kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen. Di sini jelas kita lihat dia memperuntukkan bahawa tertakluk kepada peruntukan perkara itu seseorang hilang kelayakan untuk menjadi mana-mana satu majlis parlimen jika A dia adalah yang telah didapati atau diisytiharkan tidak sempurna akal, atau B dia seorang bankrupt belum lepas, atau C dia memegang sesuatu jawatan berpendapatan, atau D setelah dinamakan untuk pemilihan di mana-mana satu majlis ahli parlimen Dewan Undangan suatu negeri, atau telah bertindak sebagai ejen pilihan raya bagi seseorang yang dinamakan demikian dan tidak menyerahkan apa-apa penyata pembelanjaan pilihan raya yang dikenaki oleh undang-undang masa dan mengikut cara yang dikehendaki sedemikian, atau dia telah disabitkan atau satu kesalahan sesuatu Mahkamah Persekutuan atau sebelum Hari Malaysia di wilayah termasuk dalam negeri Sabah dan Sarawak atau Singapura dan dihukum dengan memenjara selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak mendapat pengampunan, atau dia telah dengan sukarela mempelai kewarganegaraan. Dan saya tidak mau baca panjang-panjang ke bawah. Yang bersangkut dengan Datuk Seri Najib ini adalah perkara 48-I yang mana dia telah disabitkan dengan satu kesalahan oleh Mahkamah di Persekutuan di wilayah yang termasuk di dalam negeri Sabah Sarawak. Ini adalah yang kita lihat, dan pensabitan kesalahan yang dilakukan ini sebenarnya memang tidak ada masalahnya kerana kita tahu tarikh luputnya itu iaitu 14 hari itu dengan tiada pengampunan maka dia akan terus hilanglah kelayakan sebagai ahli parlimen. Dan hari ini kenyataan yang dikeluarkan oleh kita punya Speaker Dewan Rakyat itu adalah betul. Dan dia juga mengatakan bahawa saya juga meneliti dahulu sama ada proceeding itu termasuk semakan kerana proses semakan ini dalam tata cara mahkamah. Jika termasuk dan Najib memfailkan semakan itu dalam 14 hari, maka kedudukannya sebagai ahli parlimen kekal sehingga proceeding semakan tamat. Dan dia juga berkata berhubung dengan pemakluman mengenai pengesahan bahawa kursi parlimen pekan dikosongkan, Azhar Azizan memaklumkan bahawa beliau akan membuat pemakluman jika Najib memfailkan semakan proceeding lain atau permohonan pengampunan dalam tempoh 14 hari. Saya kena tunggu 14 hari bermula hari ini. Jika semua yang diperuntukkan dalam perlembagaan tidak dilaksanakan dalam tempoh itu, barulah saya membuat keputusan mengenai pengosongan parlimen pekan. So itu adalah yang kita lihat, yang mana perkara ini sebenarnya banyak berlaku kepada pihak pembangkang sebelum ini, dan
kita lihat ramai ahli-ahli parlimen pembangkang yang terpaksa apabila kita lihat politik Malaysia ini dulu, yang mana pimpinan UMNO Barisan Nasional waktu itu menindas pihak pembangkang dengan sebagai contoh Rafizi Ramli lah. Kita lihat disabitkan kesalahan-kesalahan ini dan akhirnya mereka menjatuhkan hukuman yang mana melibatkan 1MDB apabila diselongkarkan oleh Rafizi waktu itu, dan akhirnya Rafizi Ramli didenda melebihi daripada RM2,000 dan akhirnya beliau juga dijatuhkan hukuman iaitu 18 tahun 14 bulan penjara, dan akhirnya juga dia terpaksa hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Ini adalah satu yang pernah Datuk Seri Najib buat. Hari ini perkara yang sama telah pun menghempap kepala Datuk Seri Najib itu sendiri, dan akhirnya beliau kena terimalah. Kerana inilah yang dia buat, inilah yang UMNO Barisan Nasional dahulu apabila duduk dalam kerajaan dia menindaskan pihak-pihak pembangkang apabila cuba menyelongkarkan isu-isu penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Serta kita lihat ketirisan yang mereka lakukan, akhirnya kita boleh lihat hari ini begitu jelas dan nyata dengan skandal-skandal yang apabila kita menjadi kerajaan di PRU ke-14 itu, kita lihat hari ini satu persatu masuk mahkamah dengan skandal-skandal rasuah yang tidak pernah kita rakyat fikirkan bahawa betulkah mereka ini lakukan dengan begitu berskala besar. Bukan saja melibatkan puluh-puluh juta, tetapi melibatkan ratusan juta dan juga sampai bilion. Ini adalah bentuk-bentuk yang kita lihat penyelewengan dilakukan zaman mereka, dan akhirnya hari ini apabila mereka telah pun kita dakwa ke mahkamah dan mereka masih lagi cuba untuk melepaskan diri, dan kita lihat bagaimana Datuk Seri Najib itu sampai hari ini rakyat belum pernah lihat seorang yang telah pun didapati bersalah dan dimasukkan dengan hukuman penjara, tetapi beliau tidak pernah digari. Malah kita lihat seolah-olah bezanya orang-orang VIP dengan rakyat biasa ini untuk dihumban ke muka pengadilan begitu teruk sekali kita lihat, iaitu siap digari pakai baju lokap. Ini adalah yang berlaku, dan kita lihat waktu UMNO Barisan Nasional pimpinan Datuk Seri Najib, kita lihat ramai sekali pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan ni terpaksa menggunakan baju warna oranye, tetapi Najib tidak. Begitu juga Rosmah sepatutnya sudah kita letak dalam penjara hari ini, kerana waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu segala rayuan yang perlu dibuat harus melalui penjara, dan apabila membuat rayuan itu daripada penjara, barulah pergi mahkamah dan akhirnya dihantar balik ke penjara. Sepatutnya ini berlaku kepada mereka. Tetapi apa yang kita lihat, sampai hari terakhir Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman penjara, di paginya itu masih lagi menggunakan kenderaan pribadi, masih lagi menggunakan kemudahan-kemudahan beliau sebagai seorang yang boleh kita katakan berada dalam kerajaan, seolah-olah beliau itu tidak bersalah. Begitu juga dengan isteri beliau yang mana mengatakan untuk rayuan untuk diringankan kerana tidak mempunyai pendapatan tetap, tetapi anak dan isteri pergi ke mahkamah menggunakan kereta yang begitu mewah dan malah ada pemandu lagi. Jadi ini adalah sesuatu yang kita rakyat lihat hari ini. So berkenaan dengan isu ini, betul lah apa yang dikatakan oleh Speaker Dewan Rakyat itu, kerana kita berpandukan dengan peruntukan yang mana iaitu perkara 48 Perlembagaan Malaysia, yang mana dia berhubung kait dengan perkara 48/4 dan kurungan B. So itu saja pencerahan saya yang saya dapat ulas untuk kawan-kawan lihat. Saya tidak nak menyeleweng cerita-cerita lain, cuma benda yang betul ya betul, benda yang salah kita akan bangkang sampai ke habis. So kita lawan, tetap lawan. So sekian, terima kasih.